Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Umairah. Pada hari ini saya membincangkan bab 8 permodelan matematik bagi matematik tingkatan 5. Subtopik 8.1 permodelan matematik. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi eksponen dan mengkomunikasikan dalam proses permodelan matematik yang dilaksanakan. Jadi di dalam video ini saya akan menerangkan penyelesaian bagi contoh 3 di dalam buku teks muka surat 237. Rajah di bawah menunjukkan kerata rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi mengukur kedalaman sungai Y meter pada jarak yang berbeza, X meter dari tebing sungai. Keputusan yang diperoleh diberi dalam jadual berikut: jarak dari tebing sungai X meter dan kedalaman sungai. Jadi dengan menggunakan permodelan matematik, tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Jadi kita akan menggunakan proses permodelan matematik untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, kita akan mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, iaitu bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Jadi ini objektif penyelesaian masalah kita pada hari ini. Jadi langkah kedua, kita akan membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi daripada soalan kita sebentar tadi, kita akan andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah dan kedalamannya berkurang sehingga kosong di bahagian tepi sungai. Yang kedua, kita akan membuat andaian dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini, iaitu kedalaman sungai Y meter dan jarak dari tebing sungai X meter. Jadi langkah 3, kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam contoh 3 tadi. Jadi untuk mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah, kita akan tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai set pasangan tertib XY dan lukis satu graf bagi data tersebut. Jadi ini adalah data yang diberi dalam soalan. Seterusnya kita akan lukis graf mewakili data ini. Jadi mula-mula kita akan pilih paksi yang bersesuaian. Jadi kita akan pilih paksi bersesuaian di sini. Jadi kita ada paksi Y yang mewakili jarak dari kedalaman sungai dan paksi X yang mewakili jarak dari tebing sungai. Jadi kita pilih skala yang sesuai, iaitu setiap 2 cm 0.4 meter untuk paksi Y dan setiap 2 cm mewakili 4 meter untuk paksi X. Jadi seterusnya kita akan plotkan graf. Jadi kita akan plot mengikut pasangan tertib yang diberi di sini. Jadi X0, Y0, X4, Y1.5, X8, Y2.3, X12, Y2.9 di sini. Okey, seterusnya X18, Y juga 2.9, X25, Y1.7 dan X0 apabila X30 Y-nya adalah 0. Jadi kita akan sambungkan setiap plot ini. Sekarang kita akan sambungkan garis setiap yang kita plot. Okey, jadi kita dah dapat graf yang mewakili pasangan tertib X dan Y, iaitu jarak tebing dari jarak tebing sungai X meter dan kedalaman sungai Y meter. Jadi kita tafsirkan graf ini, data kelihatan menaik dan kemudian menurun dan ini menyerupai suatu fungsi kuadratik. Jadi kita dapat graf fungsi kuadratik di sini. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyuaian terbaik dan menyerupai graf fungsi kuadratik. Dalam permodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Jadi berdasarkan graf, didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Jadi kita lihat titik maksimumnya, iaitu pada koordinat 15.3, iaitu hal ini berlaku ketika jarak tebing sungai ialah 15 meter. Bermaksud jarak tebing sungai dari tebing sungai 15 meter dengan kedalaman 3 meter. Jadi kita dah mengaplikasikan matematik bagi menyelesaikan soalan sebentar tadi. Seterusnya kita akan menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan.
Jadi untuk menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan, kita akan tentukan fungsi kuadratik berkenaan. Kerana tadi kita telah kenal pasti daftar tadi diwakili oleh plot data fungsi kuadratik. Jadi kita tahu secara umumnya fungsi kuadratik adalah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi kita akan tentukan pemalar A, B dan C dengan menggantikan sebarang 3 data. Jadi sebarang 3 data ni kita ambil daripada soalan tadi. Jadi di sini kita pilih 0, 0, iaitu kita pilih untuk data yang pertama 25 1.7 di sini, dan data terakhir 30 0. Jadi kita masukkan ketiga-tiga ke dalam persamaan. Jadi y untuk yang pertama, y adalah 0. Okey, bersamaan dengan kita gantikan x-nya adalah 0. Jadi bila kita gantikan x-nya adalah 0, kita akan dapat 0 sama dengan c ataupun c sama dengan 0. Jadi kita gantikan pula untuk data yang kedua, 25 1.7 bermaksud y-nya 1.7 dan x-nya adalah 25. Jadi kita gantikan a darab 25 kuasa 2. Okey, tambah B darab 25. Jadi B darab 25 saya tulis di sini. Okey, tambah C. Jadi tambah C, kita kekalkan C di sini. Jadi ini akan menghasilkan, saya buat ringkasan di sini, iaitu 1.7. Okey, bersamaan 25 kuasa 2 adalah 625A tambah 25B tambah C. Jadi saya tulis di sini. Okey. Dan seterusnya kita akan masukkan koordinat ketiga yang kita pilih tadi, iaitu 30, 0. Kenapa kita pilih 3 koordinat? Sebab kita nak cari perkali A, perkali B dan perkali C, iaitu kita ada 3 unknown yang kita nak cari di sini. Jadi apabila kita gantikan 30, 0, kita tahu y-nya 0. Jadi A, X-nya 30 bermaksud 30 kuasa 2 tambah BX iaitu B darab 30 tambah C. Jadi di sini kita dapat hasilnya adalah 0 bersamaan 900A tambah 30B tambah C. Jadi disebabkan C sama dengan 0, maka sistem dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang kita akan cari. Kerana sebenarnya C kita dah dapat kat sini adalah 0. Jadi daripada sini, daripada sini kita namakan 1.7 sama dengan 625A tambah 25B. Yang ini tadi sebab C kita dah tahu 0, kita dah gantikan 0, jadi kita tak perlu tulis lagi, sebagai persamaan 1. Dan persamaan 0 sama dengan 900A tambah 30B sebagai persamaan 2. Kerana kita dah tahu C 0, jadi kita gantikan 0 tambah 0 tambah 0, kita akan dapat hasil ini. Jadi sekarang kita akan cari perkali A dan perkali B. Jadi kita dah mudah dekat sini kerana kita akan selesaikan persamaan linear serentak ini. Jadi kita selesaikan secara penggantian, iaitu daripada persamaan 2. Okey, persamaan 2 kita di sini kita akan dapat B adalah bersamaan dengan negatif 30A. Lebih baik cikgu cerita satu persatu. Bila daripada 2 kita tulis 2 dulu, iaitu 0 sama dengan 900A tambah 30B. Jadi sekarang kita nak jadikan B perkali dia. Jadi 30B bersamaan dengan negatif 900A. Sebab kita pindahkan 900A ke sebelah sini ya. Asalnya dia di sebelah yang sama. Jadi 900A bermaksud B adalah bersamaan negatif 900A bahagi 30. Sebab itu kita akan dapat B kita adalah bersamaan dengan negatif 30A. Kita jadikan ini sebagai persamaan yang ketiga.
Jadi seterusnya kita akan gantikan 3 ke dalam 1. 3 yang kita dah cari tadi, cikgu dah cerita kenapa B bersamaan dengan 30A. Bila kita gantikan ke dalam 1, kita akan tulis persamaan 1 terlebih dahulu, iaitu 1.7 bersamaan dengan 625A tambah 25B. Jadi bila ke dalam 1, kita tulis 1, kemudian kita gantikan 3, iaitu B kita gantikan negatif 30A. Jadi kat sini kita akan dapat 25 darab negatif 30A. Jadi di sini jangan lupa ya, 625A. Okey, jadi hasilnya di sini kita akan dapat 1.7. Kita selesaikan di sebelah kanan sebab kedua-duanya berkenaan dengan A. 625A tambah 25 tolak 30A, kita akan dapat negatif 125A. Jadi A adalah bersamaan 1.7 bahagi negatif 125. Jadi kita dapat A kita adalah 0, negatif jangan lupa, positif bagi negatif 0.0136. Jadi di sini murid boleh menggunakan kalkulator, iaitu 1.7 bahagi negatif 125. Jadi sekarang kita dah dapat nilai A kita, iaitu negatif 0.0136. Kita bundarkan. Kita akan gantikan ke dalam 3 untuk kita dapat B. Jadi tadi kita tahu bila ganti ke dalam 3, kita akan tulis 3 terlebih dahulu. B adalah bersamaan negatif 30A. Jadi kita gantikan A kita, iaitu B sama dengan negatif 30 darab negatif 0.0136. Jadi kita tekan kalkulator. Hasil B adalah 0.408. Jadi kat sini kita boleh dapat fungsi kuadratik kita kerana kita telah berjaya mendapatkan berapa A, berapa B dan C kita adalah sifar. Jadi fungsi kuadratik yang mungkin ialah Y bersamaan A tadi kita gantikan negatif 0.0136 X kuasa 2 tambah 0.408X, iaitu gantikan B X tambah C kita adalah sifar. Jadi ini adalah fungsi kuadratik yang mungkin bagi data tadi. Jadi kita boleh uji kita punya model matematik tadi, iaitu kita gantikan X sama dengan 15. Jadi kita gantikan X sama dengan 15 iaitu pada titik maksimum graf fungsi kuadratik kita tadi. Kita akan dapati kedalaman sungai adalah 3 meter daripada graf. Jadi daripada persamaan, apabila kita gantikan Y sama dengan negatif 0.0136, X gantikan 15 kuasa 2 tambah BX 0.408 darab 15, kita akan dapat jawapannya 3.06, yang mana menunjukkan hampir jawapan dengan graf yang kita perolehi sebentar tadi. Jadi ini menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah kita tadi adalah benar. Jadi langkah seterusnya kita perlu fikirkan untuk memurnikan model matematik. Jadi apabila kita memurnikan model matematik, adakah model ini bersesuaian dengan semua keadaan? Okey, kita dapati model ini kita andaikan kedalaman sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai lain. Jadi bermaksud model baru diperlukan untuk suatu andaian baru. Jadi kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Bermaksud kita boleh buat beberapa jenis sungai untuk kita dapatkan kejituan data supaya kita dapat kaji adakah model kita ini bersesuaian atau tidak. Tetapi dalam kes ini, model baru diperlukan untuk sungai yang lain. Sekiranya mempunyai andaian yang berbeza daripada andaian dalam kes kita sebentar tadi. Dan melaporkan dapatan, kita akan laporkan seperti mana berdasarkan rangka kerja permodelan di atas. Jadi laporan kita, graf data kita tadi adalah berbentuk kuadratik dan berdasarkan graf didapati kedalaman sungai ialah 3 meter. Dan hal ini berlaku ketika jarak dari tebing sungai ialah 15 meter. Dan persamaan kuadratik kita adalah Y sama dengan negatif 0.0136 X kuasa 2 tambah 0.408X.
Dengan ini, kita telah berjaya menjawab soalan contoh 3 menggunakan proses permodelan matematik seperti mana yang kita bincangkan sebentar tadi. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Seterusnya adalah penghasilan video bagi contoh 4, tajuk permodelan matematik dalam buku teks muka surat 239.